إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Sidang hadirin sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita hari-hari yang mempunyai kelebihan dalam kita beramal serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari hari-hari tersebut ialah pada hari ini yang disebut sebagai hari nahar ataupun hari Aidil Adha. Adapun tentang pensyariatannya, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasalli li rabbika wanhar. Surah Al-Kautsar ayat yang kedua yang bermaksud, maka kerjakanlah salat untuk Tuhan kamu dan lakukanlah penyembelihan untuknya. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am kulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Surah Al-Hajj ayat 28 yang bermaksud, dan suruhlah mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang ditentukan, yaitu pada hari ini dan 3 hari, yaitu hari Tasyrik, yang mana apa yang telah Allah SWT rezekikan kepada mereka dari haiwan-haiwan ternakan, maka makanlah sebahagian darinya dan berilah makan kepada mereka yang susah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Innallaha qad abdalakum bima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitr. Rawahun Nasa'i, yang bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menukarkan kepada kamu pada keduanya satu perkara yang lebih baik daripada kedua-dua harinya, yaitu yaumul adha pada hari ini dan juga yaumul fitr. Sidang hadirin sekalian, pada hari ini kita disyariatkan untuk melakukan ibadah penyembelihan dari haiwan-haiwan yang dikategorikan sebagai al-an'am, yaitu binatang ternakan. Haiwan-haiwan tersebut seperti lembu, kerbau, kambing dan unta. Adapun kelebihan bagi mereka yang melaksanakan ibadah ini, sebagaimana disebut di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang bermaksud, Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud, Hai Fatimah,
berdirilah di sisi korban dan saksikanlah dia. Sesungguhnya titisan darahnya yang pertama itu pengampunan bagimu atas dosa-dosamu yang telah lalu. Riwayat Al-Bazzar dan Ibnu Hibban. Di dalam hadis lain, Rasulullah SAW telah bersabda mafhumnya, korban itu bagi tuannya dan setiap bulunya adalah kebajikan. Rawahu Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Dari ayat-ayat Al-Quran serta hadis-hadis tersebut jelas menunjukkan kepada kita tentang betapa besarnya ibadah ini dalam menjadikan kita sebagai seorang hamba yang bertakwa. Justru itu kita telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya di dalam Al-Quran surah Al-Hajj yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Yang bermaksud daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridaan Allah, tetapi ketakwaan daripada kamu yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menunjukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang membuat baik. Sidang jemaah yang dimuliakan, sesungguhnya ketakwaan adalah menjadi nilai tertinggi di dalam pengibadatan kita kepada Allah. Lantaran itu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang bermaksud sesungguhnya orang yang mulia di kalangan kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di kalangan kamu. Apakah yang dimaksudkan dengan takwa? Takwa adalah berusaha membuat segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Dan terdapat riwayat dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah berkata tentang takwa yang berbunyi, al-khawfu bil jalil wal a'malu bil tanzil wal ridha'u bil qalil wal isti'dadu bil yaumir rahil. Yang bermaksud dengan takwa yaitu takut kepada yang maha perkasa dan beramal dengan apa yang telah diturunkan, dan reda dengan apa yang telah Allah kurniakan walaupun sedikit, dan melakukan persiapan untuk menghadapi hari kematian kita ataupun hari akhirat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sidang hadirin sekalian, takwa yang dituntut kepada kita ialah ketakwaan yang sebenar-benarnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu menjadi seorang yang muslim. Di dalam kita memahami serta menghayati kebesaran hari raya Aidil Adha ini ataupun hari Nahar, tidak dapat tidak kita perlu merujuk kepada ayat-ayat Allah serta hadis-hadis dalam kita menghadapi ataupun dalam konteks yang sebenarnya yang dikehendaki oleh ad-din kepada umatnya. Yang pertama, sidang hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini merupakan lambang kepada kemuncak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, yang bermaksud hendaklah mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang tertentu. Pada hari ini kita disuruh banyak menyebut nama-nama Allah, yang berarti kita disuruh mengesakan Allah pada rububiyahnya, al-uluhiyahnya, dan juga nama-nama serta sifat-sifatnya. Justru itu syariat telah mengajarkan kepada kita bagaimana untuk berzikir pada hari ini serta hari-hari tasyrik dengan disebut sebagai takbir muqayyad dan takbir mutlak.
Yang dimaksudkan takbir muqayyad, para ulama mengatakan bahawa bermula pada 9 Zulhijjah, selepas solat subuh. Selepas kita solat subuh, maka kita disunatkan bertakbir sehinggalah 13 Zulhijjah asar. Adapun takbir mutlak, iaitu dari mula masuk maghrib pada 10 Zulhijjah hinggalah 13 Zulhijjah, yang mana kita disunatkan untuk bertakbir pada apa-apa juga keadaan, bukan selepas solat saja. Walau begitu, sebagian ulama mengatakan bahawa takbir muqayyad juga berlaku selepas 10 Zulhijjah, iaitu pada hari Tasyrik, selepas kita melakukan selepas kita melakukan sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat, iaitu selepas sembahyang baru disunatkan bertakbir. Namun begitu, Syekh Al-Qarni dalam kitabnya Fiqhud Dalil menyebutkan tidak terdapat nas yang jelas dari Rasulullah SAW serta para sahabat yang mengatakan bahawa pada hari nahar dan hari-hari tasyrik kita tertakluk pada takbir muqayyad. Maksudnya kita disunatkan takbir mutlak, iaitu pada bila-bila keadaan saja kita disunatkan takbir, sama ada menaiki kenderaan, dalam rumah, berjalan dan seumpamanya. Hari ini juga kita diperintahkan untuk melakukan solat Aidil Adha serta melakukan penyembelihan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fasalli li rabbika wanhar, yang bermaksud maka sembahlah untuk Tuhan kamu ataupun solatlah demi Tuhan kamu dan melakukanlah penyembelihan untuknya. Sidang jemaah sekalian, tauhid adalah intipati dakwah para rasul kepada umatnya, termasuklah dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 36 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut, yang bermaksud dan sesungguhnya kami telah membangkitkan pada setiap umat itu seorang rasul dengan tujuan mereka itu menyuruh mereka mengabdikan kepada Allah dan juga menjauhi taghut. Dengan tauhid yang sebenarnya sajalah yang mampu meletakkan kita sebagai orang-orang yang beriman di dunia ini dan mendapat keampunan Allah di akhirat, insya-Allah. Islam adalah agama tauhid dan menentang syirik. Justru itu kita lihat di dalam rukun Islam yang pertama terdapat kalimah syahadah ataupun kalimah thayyibah yang menyuruh kita melakukan ikrar agar kita menyembah hanya kepada Allah dan menjauhi selain dari Allah. Ketundukan dan kepatuhan hanya kepada Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 131 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin. Yang bermaksud tatkala Tuhannya telah berkata kepada Ibrahim, tunduklah kamu, maka Ibrahim telah menjawab, sesungguhnya aku telah tunduk dan patuh kepada Tuhan sekalian alam. Sidang jemaah sekalian, lantaran itu makna tauhid yang sebenarnya, rukun-rukunnya serta syarat-syaratnya perlulah kita pelajari, fahami dan hayati agar kita termasuk di kalangan mereka yang benar-benar mentauhidkan Allah. Sidang hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini juga adalah merupakan lambang kepada sosok seorang hamba yang berusaha untuk beribadah kepada Rabb-Nya pada setiap masa. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Quran di dalam surah Az-Zariyat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang bermaksud tidaklah aku mencipta jin dan manusia melainkan melakukan ibadat kepada aku. Penciptaan makhluk yang bernama manusia adalah dengan satu tujuan, agar mereka mengabdikan diri kepada Allah dengan melakukan penyembelihan pada hari ini dan hari-hari tasyrik
hamba tersebut telah meletakkan dirinya sebagai seorang hamba yang sentiasa mencari keridaan Tuhannya pada setiap ketika dan saat. Pada hari ini juga adalah merupakan lambang kepada persaudaraan sesama Islam dan sikap prihatin kepada saudaranya yang susah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Quran yang berbunyi, Kulu minha wa at'amul ba'isal faqir, yang bermaksud makanlah sebahagian daripada haiwan sembelihan kamu itu dan berilah makan kepada mereka yang susah. Ini menunjukkan bahawa di dalam kita melakukan ibadah korban, kita juga disuruh memberi atau mensedekahkan sebahagian daripada daging korban itu kepada saudara kita yang susah. Ini menunjukkan bahawa Islam menitik beratkan tentang ukhuwah Islamiah. Pada hari ini Islam mengajar kita agar jangan lupa nikmat Allah yang Allah kurniakan itu perlu diagihkan kepada mereka yang kurang berkemampuan, agar mereka juga menikmati bersama. Dengan cara ini ukhuwah akan terjalin dan permuafakatan umat insya-Allah akan dapat dipraktikkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang hadirin sekalian, jadikanlah hari ini serta hari-hari tasyrik sebagai satu tarbiyah untuk kita terus mendekatkan diri kita kepada Allah untuk hari-hari seterusnya, dan berusaha untuk mempelajari agama ini dengan sumber-sumber yang telah dipelihara oleh Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dan fahaminya serta beramal dengannya. Dan kepada kaum wanita, taatilah suami-suami kamu dalam hal-hal yang membawa ketaatan kepada Allah. Jagalah hak-hak suami kamu dengan baik. Didiklah anak-anak kamu agar menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Berhati-hatilah dengan dunia yang sering menipu kita. Sesungguhnya kedudukan isteri di sisi suami di waktu susah dan senang. Jagalah aurat-aurat kamu di mana saja kamu berada. Sesungguhnya tidaklah seseorang lain lebih mulia dari seorang yang lain melainkan takwa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Inna akramakum indallahi atqakum, yang bermaksud sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Semoga dengan khutbah yang ringkas ini mampu membawa manfaat yang besar untuk kita semua insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين والمسلمات والحمد لله رب العالمين.